Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zahiruddin bin Kamal Azhar. Nombor metrik E201910248182. Sukan rugby bermula pada tahun 1823 di sebuah sekolah bernama Rugby School England. Rugby mula popular pada tahun 1871 di sekolah-sekolah di England. Sukan rugby pula diperkenalkan di Malaysia selepas Perang Dunia Pertama. Sukan rugby ialah sukan yang kasar dan lasak yang dimainkan secara berkumpulan. Dalam sesuatu permainan, setiap pasukan perlu mempunyai sekurang-kurangnya 15 orang pemain dalam sesuatu perlawanan. Nama saya Nurhardani binti Muhammad Zakaria, nombor metrik E201910248184. Di sini saya akan menerangkan beberapa kemahiran yang ada pada sukan rugby. Kemahiran pertama yang ada pada sukan rugby ialah kemahiran hantaran pendek searas. Hantaran ini akan dilakukan oleh pemain kepada rakannya yang berada pada posisi yang dekat atau kedudukan yang baik untuk menerima bola tersebut. Apa yang dikatakan searas di sini ialah searas ketinggian yang sama antara penghantar dengan pemain. Bola tu akan diterima pada bahagian pinggang hingga ke lutut. Seterusnya, hantaran ini boleh dilakukan sama ada statik iaitu berdiri ataupun pemain tersebut sedang berlari. Seterusnya, sukan rugby mempunyai hantaran scrum half. Hantaran ini sebenarnya hantaran bola apabila ia berada di tanah dilakukan sama ada daripada scrum, ruck atau mule ataupun line out. Hantaran ini dilakukan oleh individu yang ditugaskan iaitu scrum half. Dia akan membuat hantaran ini melalui hantaran fly half dan stand off sebagai sasaran untuk penerima. Hantaran ini sememangnya akan dilakukan dengan pantas kerana hantaran ini perlu dilakukan juga pada bahagian aras pinggang hingga lutut penerima. Yang ketiga iaitu hantaran scrum half jenis terbang. Hantaran ini dilakukan dengan pantas. Biasanya bola tu berada pada keadaan berada di atas tanah. Hantaran ni untuk hantaran bola pada jarak yang agak jauh, tetapi bola tu perlu dilakukan dengan pantas. Hantaran yang dibuat, penghantar tu perlu menerbangkan badannya kerana ia dilakukan untuk memberi bola pada jarak yang jauh dengan kelajuan yang pantas. Okey, seterusnya saya Muhammad Aidil bin Mat Rashid bernombor metrik E201910248183. Okey, untuk subtopik seterusnya ialah tangkapan hantaran daripada rakan. Penerima dan penghantar bola hendaklah dapat membaca perlakuan ataupun tindakan rakan sepasukan. Penerima bola pula mestilah menumpukan perhatian kepada penghantar bola. Hal ini kerana untuk memberikan keselesaan kepada beliau untuk menerima bola tersebut. Penerima bola juga haruslah menghulurkan tangan untuk menangkap bola, bukan sekadar menanti bola itu datang kepadanya. Kedua-dua mereka ini perlulah berada pada jarak yang sesuai. Hal ini memberi kesan dalam proses untuk menghantar dan menerima bola. Okey. Untuk subtopik seterusnya, tangkapan bola tinggi tendangan lawan. Pemain harus menguasai kemahiran ini kerana pemain lawan sering melakukan tendangan tinggi sama ada dalam posisi bertahan ataupun posisi menyerang. Untuk menangkap bola tinggi, pemain hendaklah meletakkan salah satu kaki ke hadapan dan badan pada kedudukan mengiring. Kedua-dua tangan hendaklah dipanjangkan ke hadapan untuk menangkap bola dalam keadaan bola yang tinggi. Bola hendaklah dibawa ke dada sebaik sahaja berjaya ditangkap. Kemahiran dalam sukan rugby antaranya ialah kemahiran menangkap bola. Kemahiran menangkap bola ini memerlukan asas kepada sukan rugby itu sendiri. Perkara yang perlu
dilakukan oleh pemain yang akan menerima bola adalah menunjukkan kedua-dua belah tangan di paras dada. Hantaran yang terbaik adalah hantaran yang dilakukan di antara dada hingga ke perut. Seterusnya, kemahiran menangkap bola di atas tanah. Bola di atas tanah boleh diambil sama ada dalam kedudukan berhenti atau berlari. Caranya ialah dengan mencedok bola dengan tangan yang hampir dengannya kepada tangan yang lagi satu yang terletak di hadapan bola. Pemain boleh memilih tangan kiri atau kanan untuk mencedok bola atau menampan bola. Dalam kemahiran menangkap bola di atas tanah ini memerlukan seseorang pemain itu mempunyai satu kemahiran anticipation dengan cekap, di mana sekiranya bola rugby ini melantun-lantun di atas tanah, ia tidak akan pergi dengan sukar untuk menjangka lantunan bola rugby. Oleh itu, pemain perlu banyak berlatih dalam menangkap bola di atas tanah. Berlari dalam permainan rugby bermaksud pemain berlari sambil membawa bola. Keupayaan melakukan pencetan merupakan kelebihan kepada seseorang pemain rugby. Selain daripada berlari lurus, pemain diharap dapat berlari dalam pelbagai hala, contohnya zigzag, untuk melakukan serangan dan dapat mengelakkan diri daripada dijatuhkan pihak lawan. Seterusnya, tendangan lepas dilakukan untuk mendapatkan kelebihan kawasan dan memberi masa kepada rakan mengejar bola semasa serangan. Cara melakukan tendangan ini ialah dengan memegang bola pada kedua-dua tangan. Apabila pemain bersedia untuk membuat tendangan, dia akan melepaskan bola dan pada masa yang sama memandang ke arah yang ingin ditujunya. Seterusnya, tendangan lantung dilakukan dengan cara pemain melepaskan bola menegak ke tanah, lalu menendangnya sebaik sahaja melantun dari tanah. Tendangan ini harus dilakukan dengan pantas kerana kemungkinan lantunan itu tidak menepati arah yang dikehendaki atau dituju. Tendangan ini digunakan terutamanya untuk mendapatkan mata, memulakan permainan selepas conversion yang gagal dan untuk mengeluarkan bola dari kawasan permainan. Setiap atlet akan menghadapi cabaran atau kesukaran yang perlu dihadapi. Jadi kita akan lihat cabaran yang dihadapi oleh atlet bagi sukan rugby. Terdapat dua cabaran yang bakal dihadapi oleh atlet, iaitu fizikal dan juga mental. Yang pertama bagi fizikal ialah perbezaan dari segi saiz badan. Atlet rugby dapat tahu dia punya saiz badan besar-besar, dan perbezaan yang kita boleh dapati apabila atlet beginner baru join tournament, kita dapat tengok kat situ perbezaan badan sebab atlet beginner belum lagi membina badan dan membina otot untuk persediaan tersebut. Seterusnya ialah pihak lawan lebih berkemahiran dan berpengalaman. Sebagai contoh, atlet beginner baru join tournament, so dia baru didedahkan kepada pertandingan. Jadi bila dia dapat pihak lawan yang berpengalaman, dia akan jadi lebih takut, lebih gusar. Seterusnya, bagi cabaran bagi mental pula, yang pertama, atlet tersebut kurang keyakinan diri. Kurang keyakinan diri ni dia berlaku dari dalam diri sendiri, iaitu dia lemah semangat, dia tidak yakin pada diri sendiri untuk bertanding. Seterusnya ialah kurang motivasi. Kurang motivasi ni ialah dari sokongan luar, contohnya dorongan dari keluarga tidak memberi sokongan dan dorongan untuk atlet tersebut bermain, ataupun dari persekitaran tersebut, persekitaran environment atlet itu sendiri. Akhir sekali ialah kurang fokus dan konsentrasi. Kurang fokus dan konsentrasi ni boleh jadikan cabaran sebab dia akan mengganggu konsentrasi untuk menghadapi perlawanan tersebut.
Salam sejahtera, nama saya Jesslyn Julin bernombor matrik I2019-102-4180. Seterusnya saya akan menerangkan tentang psychological skill training yang telah kami pilih untuk sukan kami, itu sukan rugby. Kami telah memilih latihan imagery ataupun dikenali sebagai imagery skill training. Okay. Sejarah bagi imagery skill ni, berbagai bentuk teknik imagery telah digunakan selama berabad-abad sejak zaman Yunani kuno, dan teknik ini merupakan pendekatan yang mapan dalam perubatan Cina dan tradisi India Amerika serta penyembuhan dan amalan keagamaan lain. Okay. So, terdapat dua jenis imagery. Yang pertama ialah imagery dalaman. Okay. Imagery dalaman ni berlaku apabila seseorang itu dapat merasa pergerakan seperti diri sendiri yang melakukannya. Okay, yang kedua ialah imagery luaran. Okay, imagery luaran ni berlaku apabila seseorang itu hanya melihat pergerakan tersebut, tetapi pergerakan tersebut dapat dilihat dengan jelas, namun demikian tidak dapat merasa sensasi pergerakan tersebut seperti dapat merasa berat bola yang dipegang. Okay, seterusnya ialah prosedur dalam latihan imagery. Okay, yang pertama ialah relaksasi dan mengawal imagery. Okay, relax dan fokus pada pernafasan, tumpukan perhatian pada tindak balas, badan sentiasa tarik nafas dan hembus nafas keluar. Okay, imajinasikan diri bahawa anda berada di tempat kesukaan diri sendiri. Okay, ini ialah relaksasi dan mengawal imagery. Okay, yang kedua ialah merasakan sentuhan, rasa dan bau. Okay, dalam bayangan, ambil sebiji apple, rasakan pengupasan buah itu, bau apple tersebut golekan atas meja dan gigit apple itu, seterusnya rasakan kemanisannya. Okay, yang terakhir ialah perhatikan bahawa anda boleh merasakan apple dalam imajinasi anda. Okay, itu prosedur imagery bagi merasakan sentuhan, rasa dan bau. Okay, seterusnya ialah membaiki kemahiran. Okay. Pertama sekali, anda perlu memilih satu kemahiran spesifik yang ingin dibaiki, dan seterusnya rasakan anda melakukan kemahiran terkini lebih baik dari kemahiran yang lepas. Okay. Seterusnya ialah ulang latihan ini beberapa kali, beri perhatian pada aspek yang perlukan kerja yang lebih. Okay. Prosedur imagery yang terakhir ialah imagery dinamik, meletakkan ke dalam aksi. Okay. Maksudnya apa yang telah diimajinasikan, apa yang telah dibayangkan dalam fikiran kita, kita letakkan, kita aplikasikan benda tu semasa kita melakukan aksi itu secara fizikal. Okay. Prosedurnya ialah pilih satu bahagian daripada sukan anda. Okay. Sebagai contoh, kemahiran yang kami pilih ialah kemahiran hantaran. Okay. Rasakan diri anda melaksanakan hantaran tersebut, dan anda ingin membaiki hantaran tersebut dengan lebih pantas dan clean kepada rakan sepasukan anda. Okay, seterusnya, dalam keadaan sedia, lihat ke arah rakan anda tersebut dan fokus tenaga anda, teknik anda ke atas bola yang ingin dihantar kepada rakan anda. Okay, sebaik saja anda menumpukan perhatian ataupun fokus kepada target, iaitu rakan anda yang anda ingin hantarkan bola tersebut. Okay. Bayangkan anda dapat melaksanakan kemahiran tersebut dengan smooth dan berjalan dengan lancar. Okay. So, nanti di penghujung presentation kami akan tunjukkan satu video ataupun contoh video latihan imagery yang kami akan laksanakan ke atas kemahiran hantaran. Okey, seterusnya, kemahiran psikologi yang dapat ditingkatkan melalui proses imagery ini sendiri. Okey, yang pertama ialah meningkatkan keyakinan diri. Kaedah imagery akan membantu atlet untuk meningkatkan keyakinan diri. Hal ini kerana apabila atlet tersebut sudah membayangkan apa yang akan berlaku, ia dapat menenangkan hati atlet tersebut daripada perasaan gelisah dan resah. Okey, seterusnya ialah mengawal konsentrasi. Contohnya, semasa conversion kick dalam permainan rugby,
Pemain boleh melakukan imagery dengan membayangkan bola tersebut berjaya melepasi palang gol dengan keadaan yang begitu baik. Hal ini akan memberi hasil kepada pemain tersebut untuk membuat sepakan yang lebih tepat. Okey, untuk kemahiran seterusnya, mengendalikan stres. Semasa perlawanan rugby khususnya, pemain akan mudah untuk mengawalkan stres jika mereka melakukan proses imagery. Contohnya, pemain membayangkan rakan pasukan tetap memberikan semangat walaupun telah melakukan kesilapan semasa perlawanan. Okey, untuk kesilapan yang sering berlaku dalam perlawanan ialah kesilapan seperti knock on. Namun, pemain tersebut boleh mengendalikan stres mereka jika mereka membayangkan rakan pasukan tetap akan memberikan semangat kepada beliau. Okey, seterusnya ialah komunikasi yang baik. Wujudnya komunikasi yang baik apabila semua pemain dalam pasukan tersebut mengamalkan konsep imagery dengan kesan. Contohnya, pemain sudah membayangkan situasi harmoni semasa perlawanan sesama rakan sepasukan maupun sokongan daripada jurulatih. Contohnya, komunikasi yang berkesan bagi posisi forward apabila melakukan serangan. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Muhammad Arif Doharis, nombor matrik E201910241181. Saya akan bercakap mengenai kemahiran fizikal yang dapat ditingkatkan melalui psychological skill training imagery. Okey, antara kemahiran fizikal yang dapat ditingkatkan ialah keupayaan dalam menjangka. Okey, kaedah imagery seperti kita tahu dapat membantu atlet melakukan hantaran dengan jangkaan yang tepat. Atlet juga mampu melakukan tackle ke atas pihak lawan yang membuat larian dengan membuat jangkaan arah yang akan dipilih oleh pihak lawan. Seterusnya, pemain dapat menjangka tendangan jenis apa yang sesuai dilakukan untuk ditangkap oleh rakan sepasukan berdasarkan situasi. Di mana pemain rugby itu sebelum dia melakukan tendangan, dia akan menggunakan teknik imagery untuk meramal apa yang akan dilakukannya dan ke mana bola yang akan ditendang tujui. Seterusnya, kemahiran koordinasi. Dalam kemahiran koordinasi, apabila pemain melakukan teknik imagery, pemain dapat melakukan teknik side step melepasi lawan dengan baik. Pemain juga dapat menentukan posisi yang sesuai bagi melakukan strategi ataupun taktikal pasukan. Okey, pemain mampu membuat keputusan ataupun strategi setelah melakukan imagery berdasarkan kedudukan pemain lawan. Okey, kat sini koordinasi ni bila kita melakukan teknik imagery, kita dapat mengagak perkara-perkara yang akan berlaku dan kita akan dapat membayangkan view sesebuah formation atau strategi itu dari sudut lain. So, pemain yang melakukan teknik imagery, dia mudah untuk menangkap atau meneka strategi atau taktikal yang akan dilakukan oleh pasukan. Seterusnya, kemahiran yang dapat ditingkatkan adalah cara mengadaptasi latihan dan pertandingan. Okey, bila kita melakukan teknik imagery ni, atlet atau pemain dapat melakukan aktiviti hanya dengan mendengar taklimat ataupun diberi arahan oleh jurulatih tentang aktiviti atau latihan yang akan dilakukan. Apabila jurulatih memberitahu atau menerangkan, dia sudah dapat membayangkan apa yang akan dilakukannya. Itulah yang kelebihan seseorang yang mampu menguasai teknik imagery. Seterusnya,
Bila atlet atau pemain itu melakukan imagery sebelum latihan ataupun permainan. Okey, sebagai contoh dalam permainan, dalam pertandingan, seorang atlet itu dia melakukan teknik imagery. Dia sudah dapat mute atau dia sudah tune permainan dia, perkara yang apa yang dia akan buat dalam pelbagai situasi dalam permainan atau pertandingan itu sendiri. Secara tidak langsung, permainan atau perlawanan itu akan menjadi cantik, dan corak permainan yang ditunjukkan pemain itu juga akan bertambah baik. Bayangkan kamu berada di padang rugby besar sambil berdiri dengan keadaan bersedia dengan bola rugby di tangan. Kamu memandang ke arah rakan sepasukan yang ingin dihantar bola tersebut. Tarik nafas, hembuskan nafas, dan tumpukan perhatian pada teknik hantaran yang ingin dilakukan. Mulakan fasa pelaksanaan dengan kaki dianjak ke hadapan sedikit, badan dipusingkan ke arah menghadap rakan sepasukan yang ingin dihantar bola. Apabila dalam posisi yang betul, lontarkan bola tersebut ke rakan yang ingin dihantar. Pastikan hantaran bola tersebut searas dengan rakan sepasukan anda. Searas bermaksud pada ketinggian yang sama antara penghantar dan penerima bola, dan biasanya di antara lutut dan pinggang. Rakan sepasukan berjaya menerima bola yang dihantar, dan anda telah melaksanakan teknik hantaran dengan jayanya.